Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam kedahsyat sejahtera, nikmat untuk semua. Apa khabar para penonton? Macam mana puasa hari ini? Okey ke? Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana masih lagi memberikan kita nikmat kesihatan dan kesempatan untuk kita bersama. Tidak terlalu lambat untuk saya mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa serta ribuan terima kasih atas kesediaan para penonton meluangkan masa menghadiri sesi forum kita pada hari ini. Untuk makluman semua, forum kita pada pagi ini bertajuk Nafas Baharu Bermula Ramadan. Nafas Baharu Bermula Ramadan merupakan satu program advokasi untuk meningkatkan kesedaran kepada masyarakat tentang bahayanya amalan merokok dan menjadikan bulan Ramadan ini sebagai titik permulaan untuk berhenti merokok. Mengikut satu kajian yang pernah dijalankan, 95% perokok yang beragama Islam mengakui lebih mudah untuk mereka meninggalkan amalan merokok pada bulan puasa serta meninggalkan terus amalan ini buat selama-lamanya. InsyaAllah kita akan bersama-sama dua orang panel yang dijemput khas bagi membicarakan berkenaan tajuk kita pada hari ini. Saya perkenalkan panel pertama kita terlebih dahulu, Dr. Muhammad Fadil bin Muhammad Marzuki yang merupakan pakar perubatan kesihatan awam dari Unit Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit Jabatan Kesihatan Diri Kedah. Apa khabar doktor? Baik, Alhamdulillah. Saya perkenalkan pula panel kita yang kedua, Dr. Lianatul Najwa binti Zakara yang merupakan pakar perubatan kesihatan awam dari Unit Primer Jabatan Kesihatan Diri Kedah. Apa khabar doktor? Terima kasih. Alhamdulillah sihat. Baiklah, sebagai pembuka bicara, saya ajukan soalan yang pertama kepada Dr. Fadil tentang rokok itu sendiri. Bagaimanakah beban berkaitan penggunaan tembakau di Malaysia secara amnya dan di negeri Kedah secara khususnya? Silakan doktor. Baik, terima kasih Sani ya. Terlebih dahulu saya mengucapkan banyak terima kasih atas undangan pada forum pada kali ini, dan insyaAllah kita akan berkongsilah berkenaan dengan merokok sikit sebanyak dan juga beban yang kita hadapi ya untuk naik Kedah khasnya. Baik, untuk makluman semua lah, bila kita bercakap tentang merokok, kita sekarang berdepan dengan banyak produk rokok yang berada di pasaran. Kita tahu kita ada produk-produk rokok yang konvensional, rokok biasa, rokok gulung, curut, pipe yang digunakan, dan kesemua rokok-rokok konvensional ni dia sebenarnya dikawal yang mana peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau ni dia merupakan salah satu peruntukan di bawah Akta Makanan 1983. So dia bukannya akta yang besar yang mengawal lah. Sebab tu Kementerian Kesihatan Malaysia dalam proses untuk nak jadikan kawalan hasil tembakau ni sebagai satu akta. Baik, dan kita juga selain daripada rokok konvensional yang berada di pasaran, kita ada juga rokok-rokok elektronik ataupun kita panggil vape lah, e-cigarette dan sebagainya, yang mana banyak yang terdapat di pasaran sekarang ni. Kita dah ada sebenarnya rokok elektronik ni dah berada di pasaran sejak 2013 lagi. Daripada 2013 yang berasal daripada China. Kemudian rokok ni dah maju dia jadi macam-macam sekarang ni, daripada asalnya yang rokok dia lebih kurang sama macam rokok konvensional bentuk dia, sampai sekarang ni kita dah tak tahu dah. Kita tengok nampak macam pen drive, nampak macam pensel kan, tapi sebenarnya dia adalah rokok elektronik. So banyaklah, dan berdasarkan daripada kajian ataupun National Health Mobility Survey yang dibuat di negara kita ada satu kajian ataupun tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan yang dibuat 4 tahun sekali. Kita ada yang pertama pada 2006, kemudian 2011, 2015 dan 2019, dan pihak Institut Kesihatan Umum ataupun IKU dalam proses nak buat kajian terbaru pada tahun 2024. Ini merupakan sebahagian daripada tinjauan yang kita buat untuk memperolehi data berkenaan dengan beban penggunaan rokok yang berada di negara kita lah. Dan kalau kita boleh tengok graf yang ditunjukkan sekarang ni, kalau kita tengok yang color biru tu, dia merupakan bilangan perokok semasa yang berada di Malaysia, yang mana kalau kita tengok daripada tahun 2011, 2015 dan 2019 menunjukkan sedikit penurunan daripada 23.1% pada tahun 2011 kepada 21.3% pada tahun 2019. Ada penurunan sedikit lah bila kita bercakap tentang
beban ataupun bilangan perokok semasa yang berada di Malaysia. Walau bagaimanapun, suka saya nak menarik perhatian Sani dan juga penonton-penonton semua pada graf yang berwarna merah. Ini merupakan graf yang menunjukkan bilangan perokok semasa yang berada di negeri Kedah ni. Okey, kalau kita tengok daripada tahun 2011, okey, kita ada 21.7% perokok berada di negeri Kedah. Dia meningkat kepada 26.5% pada 2015 dan 27.6% pada tahun 2019, yang memang tinggi, dan memang trend ni adalah trend yang meningkat. Itu yang kita sangat risau. Bila kita bercakap tentang peratusan ni, dia peratusan daripada bilangan penduduk yang berumur 18 tahun dan ke atas di negeri Kedah ni sendiri. Okey, dan kalau kita tengok graf yang seterusnya ni, graf yang di sebelah sebelah kiri tu, okey, kalau kita tengok dari persegi jantina, memang kita tahulah memang amalan merokok ni banyak di kalangan orang lelaki lah, 40.5% bandingkan 1.2% di kalangan wanita. Tapi kalau kita tengok graf yang di sebelah kanan tu, kalau perasan, untuk ini adalah perbandingan mengikut negeri. Kedah merupakan juara lah dekat sini, kan, champion ramai antara yang negeri yang mempunyai peratusan penduduk yang paling ramai menghisap rokok. So ini antara yang kita amat risau lah, yang berlaku di negeri Kedah ni sendiri. Dan graf yang seterusnya ni, okay, ini adalah peratusan remaja yang merokok rokok konvensional, rokok yang saya sebutkan tadi, rokok kotak, rokok gulung, yang berada di kedai-kedai tu. Okay, kalau kita tengok untuk keseluruhan negara Malaysia, dia ada satu kajian yang dibuat pada tahun 2016 dan kajian lain tapi menggunakan metod yang sama pada tahun 2017, yang mana kita dapati secara overall keseluruhan peratusan tu nampak sedikit menurun. Walau bagaimanapun, kalau kita tengok peratus remaja perempuan yang merokok rokok konvensional, kita tengok meningkat sebenarnya, daripada 2.6% kepada 5.3%. So ini adalah satu dapatan yang agak mengusahkan kita lah. Bila kita tengok dari segi bilangan perokok memang menurun, penggunaan rokok di kalangan remaja lelaki sedikit menurun, tetapi ada peningkatan yang agak drastik daripada di kalangan remaja perempuan. Okey, kita tengok pula, ini adalah graf kajian yang menunjukkan penggunaan e-cigarette di kalangan perokok yang berumur 15 tahun dan ke atas. Okey, kalau kita tengok, walaupun graf yang biru tu adalah penggunaan rokok konvensional yang kita katakan tadi menunjukkan penurunan, tetapi memang kita tengok trend sekarang ni memang kajian yang dua kajian ni menunjukkan berlaku peningkatan pada penggunaan rokok elektronik ataupun vape. So ini antara dapatan-dapatan yang kita rasa bila kita bercakap tentang masalah rokok secara keseluruhan, dia masih lagi menjadi satu yang agak merisaukan kita lah, dengan data-data yang kita ada. Okey, dan secara keseluruhan bila kita tengok, kita boleh simpulkan walaupun peningkat trend di negara kita menunjukkan penurunan di kalangan perokok itu sendiri, tetapi di negeri Kedah menunjukkan sebaliknya, peningkatan daripada jumlah perokok. Dan bila kita bercakap tentang rokok elektronik, rokok di kalangan remaja, especially remaja perempuan, memang kita dapati trend yang amat membimbangkan. Okay, faham. Selepas mendengar penerangan doktor sebentar tadi, saya dapat rasakan yang seorang perokok tu mungkin akan hadapi cabaran untuk berhenti merokok. Soalan saya, apakah yang menyebabkan seorang itu mengalami kesukaran untuk meninggalkan amalan merokok, dan bagaimanakah amalan merokok itu mendatangkan mudarat kepada perokok sendiri dan juga orang sekeliling perokok tersebut? Baik, Sani, bila kita bercakap tentang rokok ni, kita tahulah dia ada satu tema yang besar yang berkisar yang berlegar di sekeliling perokok itu, iaitu ketagihan. Okey, dan mana ketagihan ni sebenarnya berpunca daripada satu bahan yang berada dalam rokok itu sendiri, iaitu nikotin. Bila kita sebut nikotin, semua orang dah tahu nikotin sekarang ni kan. Dan nikotin adalah salah satu daripada bahan yang kita kawal di bawah Akta Racun sebenarnya.
Tapi kalau nikotin yang berasal daripada tembakau, kita kawal di bawah yang peraturan-peraturan kawalan tembakau yang disebutkan tadi. Okey, macam mana nikotin ni menyebabkan ketagihan di kalangan perokok itu sendiri? Kita pernah dengar orang kata bila stres dan sebagainya, isap rokok dia tenang. Kenapa jadi macam tu? Kalau kita tengok nikotin ni sebenarnya kan, bila seorang perokok tu isap rokok, nikotin yang berada dalam rokok tu akan masuk ke dalam paru-paru dia, diserap ke dalam aliran darah, dan nikotin ni akan bertindak di salah satu kawasan di dalam otak kita. Okey, dia akan merangsang otak kita untuk merembeskan satu hormon yang kita panggil sebagai hormon dopamin. Hormon dopamin ni adalah hormon yang memberikan rasa tenang kepada perokok tu. Sebab tu kita kata orang kata bila nak tenang isap rokok. Tapi apa masalah dia? Dia masalahnya bila mana otak untuk produce dopamin seterusnya dia memerlukan nikotin tadi. Dopamin ni banyak dihasilkan, contoh macam kalau kita bersenam dan sebagainya kan, kita melakukan aktiviti fizikal, kita akan rasa tenang. Itu pun antara orang kata faktor-faktor yang menyebabkan rembesan dopamin di otak kita ni. Okey, tapi nikotin ni sendiri bila mana otak dah terima signal ada nikotin, rembeskan dopamin, tenang. Esok bila dia nak tenang, dia akan perlukan nikotin tu lagi. So benda ni dia akan beredar dan sedar-sedar dah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun seorang merokok tu, seorang perokok tu dia mengisap rokok untuk dapatkan nikotin untuk hasilkan rasa tenang. Dan bila dah masa berjalan, okey, jumlah nikotin tu yang diperlukan untuk menghasilkan dopamin yang sama tu dia mungkin akan makin meningkat. Sebab tu orang kalau mula dia isap rokok mungkin sebatang, lepas tu dia perlu tambah dan sebagainya. So ini antara punca yang menyebabkan seorang perokok tu dia mengalami ketagihan kepada nikotin yang menyebabkan mereka sangat sukar untuk meninggalkan tabiat merokok tu sendiri. Berbalik kepada soalan, macam mana amalan merokok ni boleh mendatangkan kemudaratan kepada orang di sekeliling? Merokok ni kita kena faham dia tak macam penyakit diabetes. Dia makan makanan yang manis, ambil karbohidrat yang tinggi, kurang bersenam, kurang aktif, okey, dia boleh kena diabetes. Okey, risiko untuk dapat diabetes. Tapi perbuatan dia tu tak menyebabkan kemudaratan kepada orang lain, orang sekeliling dia. Diri dia saja. Tapi kalau kata untuk merokok ni, bila dia isap rokok, okey, dia mendatangkan kemudaratan of course pada dia dan juga pada orang sekeliling dia. Okey, macam mana benda tu berlaku? Okey, ini yang kita katakan sebagai kesan daripada asap rokok pasif. Asap rokok pasif, yang mana asap rokok pasif ni dia merupakan gabungan di antara asap rokok aliran sisi, okey, dan juga asap rokok yang dikeluarkan ataupun dihembuskan oleh perokok tu sendiri. Okey, asap rokok yang dihembuskan oleh perokok tu kita fahamlah. Bila dia isap rokok, dihembus. So asap tu adalah asap yang dikeluarkan oleh perokok ataupun kita panggil sebagai exhale mainstream smoke, lebih kurang 15%. Tapi kalau kita perasan, kalau kita tengok rokok bila dibakar, okey, bila perokok tidak mengisap rokok tu akan terbakar dan akan menghasilkan asap. Kan? Dan kalau perasan bila seseorang tu isap rokok, bara dekat ujung rokok tu dia akan menyala lebih terang. Tapi bila dia tak isap rokok, bara tu dia akan kurang sikit nyalaan itu. Tapi asap masih lagi ni. So ini yang kita katakan sebagai asap rokok aliran sisi ataupun side stream smoke. Yang ni yang antara gabungan kedua-dua ni yang menghasilkan asap rokok pasif. Dan asap rokok pasif ni sebenarnya macam saya katakan pada suhu pembakaran yang lebih rendah, okey, kesan pembakaran yang tak sempurna, dia akan menghasilkan konsentrasi bahan kimia yang lebih tinggi. Okey, dan asap rokok ni bila kita duduk dengan perokok, bila dia isap rokok, asap tu dia akan berada sekeliling dan kita akan terkena sekali. Selalunya siapa yang selalu yang menjadi mangsa asap rokok aliran sisi ni? Bagi saya rasa kalau di rumah tu mungkin anak isteri kan, anak dan isteri antara orang yang paling kerap dengan perokok ataupun kawan-kawan baik dia, kan, yang makan sekali, lepak sekali kan. So mereka ni antara orang yang kerap ataupun berisiko tinggi untuk mendapat kesan daripada asap rokok aliran sisi. Maknanya walaupun dia kata saya tidak merokok, tapi suami saya merokok dan dia masih merokok bila bersama dengan saya, contoh kan. So ini yang kita katakan sebagai perokok pasif.
ataupun second hand smoke. Second hand smoker kan. So perokok kedua, sebab dia masih lagi mendapat kesan daripada asap rokok yang terhasil daripada hembusan perokok tu sendiri dan juga rokok yang terbakar, asap yang terhasil daripada pembakaran tu. Dan selain daripada itu, kita ada juga satu lagi konsep yang kita namakan sebagai asap rokok lesap. First time saya dengar. First time dengar, okey. Asap rokok lesap, tadi kita cakap tentang asap rokok yang dihembuskan oleh perokok, kemudian asap rokok yang dihasilkan oleh pembakaran rokok tu sendiri, okey. Dan kita ada satu lagi asap rokok lesap, yang mana asap rokok lesap ni dia ada asap ataupun bau yang tidak kelihatan tapi masih lagi berada dalam satu ruang, terutamanya ruang tertutup. Contoh macam katakan bilik yang kita berada itu bilik yang beraircon. Ada seorang perokok yang isap rokok dalam bilik tu, kemudian dia keluar. Okey, bila kita masuk beberapa minit selepas daripada tu, kita mungkin dah tak nampak asap rokok, tapi bau tu masih ada. Okey, bau. Bau tu. Bau dekat ataupun bau dalam bilik tu. Ataupun kita kata kita jumpa dengan kawan kita seorang perokok yang heavy smoker, okey. Dia baru lepas rokok, dia mai dekat kita. Kita masih lagi bau. Bau yang berada pada tu, yang tu dikatakan sebagai asap rokok lesap. Okey, yang mana asap rokok lesap ataupun third hand smoke ni dia melekat pada rambut, pada kulit, pada pakaian perokok dan persekitaran perokok, macam cushion dekat rumah, cushion dalam kereta dan sebagainya. Dan banyak kajian yang menunjukkan bahawa kesan asap rokok lesap ni juga memberikan kemudaratan kepada perokok dan juga orang sekeliling yang terdedah kepada asap rokok lesap tu. Baiklah, penerangan yang menarik dan padat daripada pendengar kita yang pertama. Seperti yang dinyatakan tadi, merokok bukan saja memudaratkan perokok itu sendiri, malah turut menjejaskan kesihatan mereka yang berada di sekeliling perokok. Saya shiftkan soalan seterusnya kepada Dr. Linatul Najwa. Bolehkah doktor kongsikan kesan-kesan kemudaratan merokok dan apakah nasihat yang boleh doktor berikan kepada mereka yang ingin berhenti merokok? Okey, terima kasih Sani. Saya nak kongsikan apa yang dimaksudkan dengan kesan-kesan kemudaratan merokok kepada perokok itu sendiri. Okey, kalau kita tengok sebenarnya tembakau ni adalah kita pakai rokok lah. Rokok adalah kertas yang kita balut bentuk silinder, dalam tu ada banyak hasil-hasil tembakau yang disincang lah. Okey, kalau kita tengok kat dalam rokok tu sendiri ada banyak sangat bahan kimia dalam rokok tu. Macam tadi Dr. Fadil ada sebut nikotin, yang kita panggil nikotin tadilah. Nikotin tu memang selalu disebut oleh masyarakat lah. Nikotin memang equal to rokok. Tapi sebenarnya ada banyak lagi bahan-bahan lain yang ada dalam rokok tu. Terutamanya contohnya tar, amonia, iaitu amonia tu ada dalam pencuci lantai sendiri misalnya. Nefiltalmin iaitu ubat gegat, DDT yang ada dalam ubat nyamuk, butana iaitu gas yang beracun, metanol iaitu bahan pembakar roket, hydrogen cyanide iaitu racun sendiri, arsenik yang ada dalam racun anak-anak, dan juga tuluna bahan pelarut, karbon monoksida dan juga kadmium yang ada dalam bateri. Jadi all this chemical dia ada dalam yang sebatang rokok yang kecil tu. Kesan yang racun-racun yang ada dalam ni bila kita hisap, dia bukan sahaja efek kepada paru-paru kita. Kalau kita selalu kita kata kalau kita hisap dia akan masuk dalam paru-paru, tapi macam Dr. Fadil sebut tadi, dia ada dekat, bukan sahaja kat badan kita tapi di sekeliling. Kalau kita macam saya, kita fokus kepada penyakit lah. So kalau kita tengok penyakit yang boleh kita dapat daripada kesan merokok ni, bukan sahaja kat paru-paru, tapi dia bermula, kita tengok daripada atas body sampai kat bawah. Kalau kita tengok daripada atas, kita boleh tengok otak, dia akan pergi ke otak. So kesan merokok, asap rokok ni dia boleh menyebabkan kita punya salur darah dekat otak tu menjadi tebal, dan bila menjadi tebal, saluran darah tu menjadi sempit. So bila saluran darah sempit, darah susah nak jalan, jadi menyebabkan sometimes orang tu boleh mendapat risiko stroke. Stroke merupakan one of kita punya penyakit yang banyak berlaku di Malaysia kan Dr. Fadil. Jadi kesan ni boleh menyebabkan merokok dan akhirnya boleh membawa maut.
So selain daripada otak tadi, kesan kepada mata dia boleh rasa. Sometimes orang yang merokok ni kadang-kadang dia rasa mata dia irritate, dia akan rasa gatal, rasa tak sedap mata. Mata kadang-kadang nampak merah kan. And then kesan kepada telinga kadang-kadang dia rasa kurang pendengaran berbanding dengan orang biasa, sebab risiko dia lebih tinggi daripada orang biasa lah. So dan selain daripada tu, kalau mulut, dia akan mulut jadi berbau dan dia ada risiko kanser mulut, dan juga dia ada efek kepada pergigian juga Sani. Sebab contohnya nanti doktor pergigian, kalau dia pergi doktor tahu yang ini mesti perokok. Dia warna kuning, dia ada kesan-kesan tar di situ. Jadi kesan dia bukan sahaja kepada paru-paru, tapi banyak lagi. So kalau paru-paru pula dia akan menjadi risiko kanser. Kanser di kalangan orang biasa pun boleh berlaku, tapi kanser tu lebih risikonya kepada orang yang perokok. Dan selain daripada tu ada risiko penyakit jantung, penyakit saraf dan lain-lain lah. So risiko dia kepada perokok sendiri sangat banyak berbanding dengan orang yang tidak merokok lah. Dan dia nampak macam, orang kata ada setengah orang akan cakap dah lama dah merokok, tapi tak ada kesan pun kan. Ada orang akan cakap macam tu, lama dah hidup dengan merokok ni, dah 30 tahun elok je. Tapi kita tak tahu apa yang berlaku dalam badan kita. Tapi kesan dia bukan masa sekarang, bukan masa 2-3 tahun, tapi mungkin mengambil masa dalam 20 ke 30 tahun akan datang lah. Okey. Dan kita kena ingat Sani, dia bukannya kesan kepada kita sendiri. Macam Dr. Fadil cakap tadi, Sani pun ada sebut anak dan isteri. Jadi kesan je boleh juga berlaku kepada anak, ahli keluarga yang terdekat kita ataupun kawan-kawan kita. Kalau ayah-ayah ada nampak macam anak kita kerap kali pergi ke hospital ataupun klinik untuk mendapatkan rawatan, contohnya kenapa anak kita kerap sesama, kerap dapat asma, kerap batuk, dan kita pun mengambil masa MC kita pula kena MC kan, menjaga anak kita ambil EL. Tapi sometimes kita kena lihat kembali apa yang berlaku. Adakah mungkin disebabkan kita yang menyebabkan anak-anak kita macam tu? Jadi kita kena bear in mind, anak-anak kita ada risiko untuk dapat asma, untuk dapat batuk, pneumonia yang doktor sebut, pneumonia selalu tu mungkin salah satu daripadanya jangkitan daripada luaran, tapi kita juga memberi risiko itu kepada anak kita sendirilah. Tadi Sani ada sebut macam mana tips nak berhenti merokok kan. Okey, tips berhenti merokok ni sebenarnya dia ada banyaklah cara. Okey, selain daripada kita boleh pergi jumpa golongan profesional seperti doktor ataupun kaunselor, kita boleh juga try sendiri. Contohnya adalah kita boleh melengah-lengahkan masa kita nak merokok. Contoh kita rasa alamak tak merokok lagi pagi ni kan. Jadi kita kata kita try, okey, kita delaykan 5 minit. So kita delaykan 10 minit. Bila kita delaykan macam tu, kita dah sibukkan diri kita. Jadi kita boleh kata lama-lama kita dah terlupa, dah patutnya pagi tadi kita dah biasa buat 2 batang rokok, jadi hari ni kita dah terkurang 2 batang rokok. Jadi itu adalah permulaan yang baik. Okey, selain daripada tu kita boleh try minum air masak, try elakkan makanan-makanan berkafein, dan kita juga boleh try mengunyah. Sebab sometimes rokok ni dia ada kaitan dengan mulut. Sama mulut kita nak masukkan sesuatu dalam mulut kita. Jadi kita boleh mengunyah sama ada makan gula-gula ataupun makan buah-buahan yang lebih berkhasiat lah. Okey, dan kita macam saya sebut tadi, kita try sibukkan diri kita. Kita pergi buat kerja ni, pergi buat kerja tu, ataupun lebih kepada exercise. Bila badan kita exercise, kita dah sibukkan diri kita dengan exercise, sometimes kita boleh body kita dapat rasa kalau kita kurang merokok, kita lebih boleh. Dulu kita berlari 2 km, tapi kali ni bila kita macam dah 2 minggu berhenti merokok ataupun kurangkan bilangan batang tu, kita boleh lari hari minggu depan boleh lari pula 3 km tanpa rasa mengah-mengah kan. Okey, dan kalau boleh kita bermeditasi macam tenang. Sebab kita sometimes macam Dr. Fadil sebut tadi, kadang-kadang kita nak merokok ni kita rasa boleh release stress kan. Jadi sometimes kita kena try untuk hindarkan keadaan-keadaan yang boleh menyebabkan kita stres tu lah. Jadi kalau kita dapat get rid of the stress, kita boleh kurangkan bilangan batang rokok yang kita selalu hisap lah. Okey, dan kita selain pada betul, kita sebenarnya perlukan juga untuk dapatkan sokongan daripada ahli keluarga kita. Moral support daripada family, keluarga kita adalah sangat penting untuk perokok ni berhenti merokok. Jadi saya kat sini nak alu-alukan dan nak mengwar-warkan supaya kita ni sebagai rakan,
sebagai rakan sepejabat, sebagai ahli keluarga kepada perokok tu untuk sama-sama menyokong perokok ni untuk dia berhenti merokok. Selain itu, tips lain adalah sebenarnya kita kena ada, kalau boleh ada satu tarikh Sani. Tarikh yang kita kata, okey, hari ni saya nak berhenti merokok. Okey, tarikh ni penting untuk kita ada satu permulaan, sebab kalau kita tak ada titik permulaan, kita tak ada titik pengakhiran Sani. Jadi dia perlu ada satu date. Macam contoh kita ambil date isteri kita bersalin. Okey, kalau isteri aku bersalin, aku mesti berhenti merokok. Okey, sebab kita nak jaga anak kita kan, anak pertama insya-Allah. Lepas tu kita ataupun kita ambil pada hari 1 Ramadan, sebab kita dalam bulan yang mulia ni kita ambil bulan Ramadan sebagai tarikh untuk kita berhenti merokok, ataupun kita ambil tarikh hari jadi kita. Jadi tarikh-tarikh ni adalah sangat penting untuk kita mulakan sesuatu. Kita memang faham. Nanti orang kata doktor, memanglah doktor tak faham macam mana merokok ni. Susahnya nak berhenti kerana ia menyebabkan ketagihan. Tapi kita faham susah nak berhenti. Kita tak kata you ada quick date, you mesti berhenti esok kosong batang rokok. Tak. Dia bermaksud bila kita ada quick date, kita boleh berhenti hari ini mula. Bukan berhenti, tapi kita mula mengurangkan bilangan rokok yang kita hisap. Mungkin minggu ini kita start, okey, kita kurangkan 2 batang rokok, dan minggu depan kita kurangkan 2 lagi batang rokok. Okey, daripada 20 mungkin dalam bulan depan dia jadi 10, dan ke fasa-fasa seterusnya lah sampai kita berhenti merokok. Jadi ini adalah bukan bukan paksaan. Maksudnya bila kita ada quick date, kita kena berhenti hari esok kosong. Daripada 30 tiba-tiba kosong, memang susah. Body kita pun susah nak terima benda tu. Kita dah biasa kan. Jadi kita mesti kurangkan secara berfasa-fasa. Dan lagi satu, jangan mudah putus asa. Ketagihan adalah sesuatu yang memang sangat sukar. Kita tak nafikan, memang satu dunia tahu benda ni. Jadi dia perlu sokongan moral, dan juga kita jangan mudah putus asa. Bila jangan mudah putus asa tu, maksud saya bila you tak dapat berhenti pada bulan Ramadan, you jangan give up pada bulan itu. You start bulan depan. Mungkin 5 kali cubaan baru kita berjaya. So itu adalah tips-tips yang kita boleh buat sendirilah ni. Baiklah, selepas mendengar penerangan daripada doktor, pada pendapat saya lah, saya rasa ramai pelokok di luar sana yang mereka boleh katakan ingin dapatkan bantuan untuk berhenti merokok. So soalan saya, macam mana agak-agaknya mereka ni mahu dapatkan bantuan mungkin daripada pihak kita lah, kesihatan? Macam mana? Boleh doktor terangkan? Okey, terima kasih. So macam tadi saya sebut tadi, mungkin apa yang saya cakap tu tadi kita dah try dah doktor, tak boleh juga. Dah try dari sendiri, tapi mungkin kalau kita tak boleh juga, kita perlukan bantuan daripada pihak profesional. So di Kementerian Kesihatan kita ada klinik berhenti merokok yang kita panggil KBM. KBM ni bukan sahaja dekat klinik kesihatan, tapi juga ada dekat hospital-hospital kerajaan. Jadi semua para penonton, perokok-perokok yang memang ada niat nak berhenti merokok, kita war-warkan kan, kita nak promote di sini yang kita memang ada khidmat berhenti merokok di klinik-klinik kesihatan. So tuan-puan bolehlah pergi ke mana-mana klinik kesihatan ataupun hospital, dan boleh sama ada walk in ataupun boleh boleh pergi ke klinik-klinik kesihatan, ataupun sama ada sekarang ni dah zaman canggih, semua orang ada phone, dia boleh juga menggunakan aplikasi MySejahtera yang semua orang ada tu. Kalau Sani buka phone tu memang ada. So kita boleh tekan dekat MySejahtera kita klik dekat atas yang belah kanan tu tuan-puan. So nanti kat situ kita boleh check buat appointment lah kita punya klinik khidmat berhenti merokok. So tuan-puan boleh pilih mana saja fasiliti ataupun klinik kesihatan terdekat so kita boleh pilih klinik, dan kita boleh pilih tarikh Sani. Jadi dia mengikut fleksibiliti kita, sebab kita faham macam Dr. Fadil cakap tadi, 18 tahun ke atas kebanyakannya, dan kita memang busy dengan kerja. Jadi kita boleh fleksibel untuk pilih tarikh dan masa dan juga klinik mana yang terdekat. Jadi itu adalah kemudahan yang KKM buat. Tak perlu nak hadir ke klinik
nak dapat ke appointment, kita faham tuan puan semua busy. Jadi ini inisiatif KKM yang agak bagus lah. Kita harapkan tuan puan juga sokong kita lah. Okay. Selain daripada tu, saya just nak highlight lah. Sani izinkan saya untuk highlight apa yang kita sebenarnya tawarkan dekat klinik kesihatan ataupun hospital tu adalah dekat klinik kesihatan nanti masa kita datang dekat appointment temu janji jumpa dengan petugas kesihatan, mula-mula tu dia akan tanya soalan-soalan yang biasalah, contohnya berapa bilangan rokok yang cik selalu merokok setiap hari, 20 ke 30, bila ke hari, dalam sehari kebiasaannya pagi ke petang ke malam, dia akan tanya daripada umur berapa. So soalan-soalan ni kita akan tanya awal-awal. Lepas dah tanya awal, kita mungkin akan minta pesakit tu akan bukan pesakit lah, perokok yang kita panggil sebab dia belum sakit lagi. Jadi rokok tu kita akan suruh dia hembus dekat satu mesin tu, nama dia carbon monoxide analyzer. Jadi kita try hembus, kita nak tengok berapa tahap carbon monoxide dalam badan dia. Kalau tinggi maksudnya kita tahu ni perokok tegar. Okay. So bila kita dah buat yang benda tu semua, nanti kita akan decide sama ada nak bagi rawatan secara pharmacological, iaitu dengan ubat ke tak ubat. Okay. Jadi sometimes kalau dengan ubat dia lebih banyak membantu Sani. Dia sebab kadang-kadang kita tahu tuan puan mesti dah try macam-macam, tapi dengan bantuan golongan profesional ni, dia akan try. Dia cakap, cik nak try tak ubat ni, dia ada dalam bentuk tampal dekat sini, ada bentuk nikotin yang makan, jadi dia munyah-munyah. Jadi daripada dos yang tinggi dia bagi, dia akan kurangkan dos lama-lama sampai tak ada dos yang kita tu, dia akan macam terberhenti sendiri. Jadi bantuan-bantuan ni lah. Selain daripada tu, kadang-kadang kita bagi kaunseling, dan kadang-kadang kita campur juga dengan kita akan refer kepada pergigian. Masalah lain pun kita tengok, bukan sahaja masalah merokok yang kita hadapi lah. Okey. Dan saya haraplah tuan puan dapat hadirkan diri, walaupun baru nak niat sikit-sikit, sipi-sipi tu tanya je dulu kepada doktor. Sometimes kita boleh dapat ilmu dulu, bukan kita nak terus kata okey cik nak datang KBM kena berhenti, tak macam tu. Jadi digalakkan untuk pergi ke klinik berhenti merokok tadi tu untuk dengar dulu apa yang kita nak sampaikan. Dan saya just nak highlight kat sini, kita sebenarnya dah banyak calon-calon kita yang pernah ada quick deed dulu dah berjaya berhenti. So kadar kita punya kejayaan klinik berhenti merokok agak tinggi. Jadi harap siapa yang ada niat tu bolehlah pergi ke klinik kesihatan untuk kita dapatkan ilmu dulu. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Najwa atas perkongsian sebentar tadi. Untuk makluman para penonton, kita ada sedikit bingkisan tentang cara mendapatkan temujanji khidmat berhenti merokok melalui penggunaan aplikasi MySejahtera. Mari kita sama-sama saksikan bingkisan ini. Okey, beralih kembali kepada Dr. Fadil. Seperti yang Dr. Fadil katakan pada awal-awal penerangan doktor sebentar tadi, kita dapat tahu yang trend penggunaan rokok elektronik ataupun vape ni semakin meningkat. So saya selalu jugalah dengar yang orang cakap bahawa vape ni merupakan pilihan terbaik untuk berhenti merokok. Agak-agak apa komen doktor pasal soalan tu? Okey, terima kasih Sani. Sebenarnya ni soalan yang hot lah. Orang ramai tanya macam mana dengan penggunaan vape untuk berhenti merokok.
Macam yang Dr. Najwa sebutkan tadi di khidmat berhenti merokok ada banyak tawaran kaedah ataupun kaedah rawatan yang boleh digunakan untuk seorang perokok tu, untuk membantu seorang perokok tu berhenti merokok. Dan dia tak sebut pun tentang vape kan. Isu berkenaan dengan vape sebagai alternatif kepada rokok ni sebenarnya berkisar tentang kajian-kajian yang dijalankan di luar negara lah, yang mana ada doktor yang gunakan vape untuk membantu perokok berhenti merokok. Tapi kita kena faham dalam kajian tu yang memberikan vape tu adalah doktor, pengamal perubatan. Dia bukannya vape yang dibeli di kedai macam di negara kita ni. Kalau macam sekarang ni, saya ni kalau pergi ke kedai boleh dapatkan vape tu dengan cara yang mudah. Kita boleh direct direct dibeli, dan pada akhirnya seorang tu mungkin dia sebenarnya bukan berhenti ketagihan, dia cuma beralih daripada rokok kepada vape. Sedangkan dia masih lagi, ketagihan kepada nikotin tu masih lagi berjalan. Yang kita sasarkan dalam berhenti merokok ataupun vape ni, kita nak berhenti terus ketagihan tu, yang mana kita takkan terjebak lah dengan perkara-perkara yang orang kata apa, tak baik ni, yang memudaratkan ni. Okey, dan kita kena faham juga vape pun mempunyai kesan sampingan ataupun kemudaratan dia sendiri. Okey, kita ada beberapa kes di Malaysia pengguna vape yang mengalami masalah kesihatan berkaitan dengan vape. Kita panggil sebagai EVALI. Kesan kepada vape tu kepada paru-paru dia. Dan ada yang dimasukkan ke sampai dimasukkan ke ICU pun. So ini merupakan antara benda yang kita katakan vape ni sebenarnya bukannya pilihan yang baik untuk seorang tu berhenti merokok. Dan kita kena faham juga, merokok kita ada kos. Kita bayar satu kotak RM17. Okey. Bila kita berhenti merokok, kita pergi kepada vape, kita tak kena beli benda tu. So daripada segi ekonomi, sekarang ni kita bercakap tentang duit tak cukup, barang mahal dan sebagainya. So apa kata kita gunakan sebagai peluang untuk berhenti merokok ni sebagai salah satu usaha kita untuk meningkatkan ekonomi kita sendiri. Kalau satu hari kita berhenti merokok, tak hisap vape, kita boleh jimat mungkin RM17 sehari sekotak. Kalau seminggu dah berapa dah? Kan? Kalau sebulan, kalau setahun, mungkin selepas 5 tahun, 6 tahun kita dah dapat satu jumlah duit yang sangat banyak. Mungkin penonton boleh kira sendiri kan, berapa duit yang boleh dijimatkan. Dan balik kepada isu vape tadi tu kan, kita juga ada isu berkaitan dengan penggunaan vape ni di kalangan orang yang tak pernah hisap rokok pun. So macam mana kita nak katakan vape ni boleh kita benarkan untuk pengguna ataupun perokok berhenti merokok dalam keadaan dia masih boleh diakses oleh orang yang bukan merokok pun. Dan kita tengok di pasaran-pasaran sekarang ni, trend macam yang disebutkan di awal perbincangan kita pada hari ini, kita dapati peningkatan pada pengguna vape tu sendiri kan, especially di kalangan perempuan, yang mana saya rasa mereka ni mungkin bukan perokok pun kan. So dan ini bukannya satu benda yang baik lah. Dan kalau kita tengok isu yang berlaku baru-baru ni pun, yang mana kalau kita pernah dengar Tiger Pot kan, Tiger Pot dia nampak macam mainan macam mainan kan, ada macam straw sikit kan. Dan kita ingatkan benda tu mungkin kalau kata mak-mak ataupun ayah-ayah kita nampak dalam beg anak-anak kan, beg sekolah anak, dia ingat mungkin mainan biasa, tapi sebenarnya benda tu kalau dihisap, dihembus, keluar asap. So dia adalah vape sebenarnya, dan benda ni yang kita rasa sangat membimbangkan. Kita pun sekarang ni yang kita risaukan adalah apa kesan pada generasi yang akan datang, yang mana kita mungkin kalaulah kita benarkan vape ni digunakan atas alasan untuk membantu perokok berhenti merokok, tapi at the end kita mungkin untung secupak tapi ruginya bergantang-gantang. So banyak kemudaratan yang mungkin akan berlaku. Dan macam saya katakan tadi, vape ni salah satu lagi isu dia adalah dia tak dikawal. Mungkin dia tak ada akta yang mengawal penghasilan, penjualan dan sebagainya. Dan ini menyebabkan kandungan yang dimasukkan dalam vape tu sendiri kita tak tahu. Dan kita ada beberapa kes yang kita terima daripada negeri-negeri jiran kita, yang mana ada dadah ataupun bahan terlarang yang dimasukkan dalam vape tu. Ada yang sebut mushroom, ada yang kata masukkan ganja dan sebagainya. Dan memang ada kes yang sampai pengguna vape ni mengalami komplikasi ataupun masalah disebabkan oleh penggunaan vape, cecair vape yang dimasukkan dengan dadah-dadah tu. So ini
pada saya akan menyebabkan satu isu yang lebih besar lah, kesan yang lebih buruk kepada pengguna vape itu sendiri. Baiklah, selepas mendapat penerangan daripada Dr. Fadil, mungkin kita tahu yang vape itu pun boleh menyumbang kepada kemudaratan kesihatan. So untuk makluman para penonton, kita ada selingan ya pada hari ini. Kita bawakan pengalaman seorang bekas perokok, iaitu Encik Hazwan bin Sabki, yang merupakan seorang yang pernah terjebak dengan amalan merokok, namun berkat kesabaran dan usaha berterusan beliau, akhirnya kini beliau telah berjaya berhenti merokok. Mari kita sama-sama saksikan perkongsian ini. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Okey, nama saya Muhammad Hazwan bin Sabki. Bertugas sebagai pembantu tadbir N22 di Unit Psikologi Kaunseling Jabatan Kesihatan di Kedah. Ya, saya memang seorang bekas perokok yang telah berhenti merokok. Saya dah berhenti merokok sejak tahun lepas lah. Tahun 2022, bulan 5 2022. Sebab 2013 saya telah mendaftarkan diri dengan program berhenti merokok di klinik Simpang Kuala. Saya cuba mengurangkan dulu sebenarnya, kuantiti rokok tu. Daripada permulaan saya hisap 2000, mula menghisap rokok tahun 2004 tu. Masa tu awal-awal tu taklah kuat sangat kan. Kalau masa tu sehari baru dalam 3-4 batang saja kan. Lepas tu makin tahun sehinggalah sampai satu tahap satu hari saya boleh habiskan 20 batang rokok. Kita pergi keluar minum, lepak dengan kawan-kawan. Masa time tu lah kita lepak dengan kawan tu lah. Memang kuat lah isap rokok kan. Lepas sebatang, straight 3 batang sekali pun boleh. Kawan-kawan kita semua isap rokok kan. Adalah seorang dua yang tak isap rokok. Kebanyakan semua isap rokok. Jadi faktor-faktor tu saya rasalah menghalang niat saya tu nak berhenti terus. Bolehlah kurang daripada saya isap. Contoh saya isap sehari kata 15 batang. Saya boleh kurangkanlah 5 batang sehari. Jadi tinggal 10 batang. Kalau di rumah, isteri dengan anak-anak saya pun, dia akan torture saya lah, marah saya. Macam isteri saya, abang bila nak berhenti rokok? Kata itu nak berhenti. Dia kata nantilah, bukan tak mau nak berhenti. Susah nak berhenti rokok ni kan. Itu juga dengan anak-anak saya. Dia kata, ayah ni kuat lah isap rokok kan. Bila nak berhenti? Bahaya tu isap rokok. Jadi saya just macam diam je lah kan. Tak kata apa. Yalah ayah cuba bagi alasan. Yalah nanti ayah berhentilah kan. Sehinggalah sampai satu detik mungkin inilah orang kata turning point lah. Pada turning point untuk saya berhenti. Dan yang kedua ya, inilah ketentuan takdir ilahi lah. Mungkin Allah dengar lah doa saya kan. Saya pun bukan kita kata tekad niat nak berhenti tu ada, dan kita sentiasalah berdoa kan supaya Allah bukakan jalan, Allah bagi kita kekuatan untuk berhenti. Dan mungkin dan tahun lepas tu lah, bulan 5 saya ingat lagi, bulan 5 tahun lepas, itulah detik-detik di mana saya boleh tinggalkan merokok ni. Punca dia pada satu selepas maghrib lah. Selepas maghrib tiba-tiba saya tak selesa tau di dada sebelah kiri saya. Dia tak sakit, tapi saya rasa satu keadaan yang tidak selesa pada dada sebelah kiri saya. Jadi saya dah mula panik lah. Saya takut, aku ni kena heart attack ke, kena serangan jantung ke. Tapi start pada tu kita dah mula Google, sakit ni. Lepas tu dia mula rasa takut, panik. Jadi saya ambil keputusan untuk pergi ke hospital Sultanah Bahiyah untuk buat check up. Jadi saya pergi kecemasan, saya bagi tahulah. Kata saya sekian-sekian ada rasa tak selesa. Jadi petugas kesihatan di sana terus buat ECG kat saya untuk tengok keadaan jantung saya. Jadi ternyata bila dia pun buat ECG tu, ternyata saya ada problem. Saya telah dimaklumkan ECG saya tak cantik.
dan saya telah ditahan di zon kuning untuk pemeriksaan lanjut. Jadi masa tu saya tak tahu tau. Jadi tak tahu yang keadaan ECG saya tu tak okey. Cuba mereka maklum ada problem sikit. Dia orang nak buat double check up. Jadi saya tunggu beberapa jam, lama jugalah. Sampai masa tu saya pergi ke hospital tu dalam lebih kurang dalam pukul 9.30 malam lah. Lebih kurang dah 2 pagi macam tu, doktor bagi tahu. Doktor suspek saya ada masalah, kemungkinan ada jantung saya tersumbat. Berdasarkan ECG yang dibuat tu lah. Dan satu lagi, doktor pun suspek saya mungkin ada gastrik. Jadi antara dua tu lah. Jadi sampai pukul, lebih kurang saya ingat lagi, lebih kurang dekat-dekat subuh dah. Jadi saya tanya doktor, macam mana? Dia kata saya kena tahan untuk di ward CRW, iaitu ward pemulihan jantung. Jadi untuk pemeriksaan lanjut. Jadi doktor confuse. Ya, sama ada saya memang ada sumbatan ataupun gastrik, sebab simptom dia sama je. Jadi kebetulan pagi tu pakar pun datang. Pakar decide untuk saya dirujuk ke klinik pemulihan jantung untuk buat proses proses apa orang dipanggil dengan angiogram, untuk tengok sumbatan. Jadi esok tu saya buat angiogram. Dan saya masih ingat lah, masa tu saya duduk di dalam bilik bukan bilik pembedahan lah, bilik untuk buat angiogram tu kan. Sebab saya tak dibius kan, cuba dibius pada tangan ni. Tapi kita dalam keadaan sedar lah. Bila dibuat proses angiogram tu, Alhamdulillah memang jantung saya okey, tak ada sumbatan. Cuba di situ saya ingat lagi doktor ni. Saya tanya doktor pakar jantung tu, Doktor India, saya tak ingat nama dia. Dia tanya, doktor, macam mana keadaan jantung saya? Doktor kata, okey. Jantung awak okey, normal. Dia kata, cuba lepas ni you quit smoking lah. Dia kata, quit smoking, dia kata. Jadi saya ingat lagi perkataan dia, kata quit smoking. Dia kata kalau awak tak quit smoking, kata after 10 years mungkin awak boleh kena lagi macam ni. Dia kata sebab merokok ni walaupun jantung awak, saluran darah jantung awak tak ada sumbatan, tapi kerana rokok tu juga boleh menyempitkan saluran darah pada jantung. Jadi pada situ saya takut, saya bersyukur. Tapi pada saat itulah saya nekat, kata aku kena berhenti doktor, berhenti merokok. Saya bagi tahu doktor tu, don't worry doktor, saya akan quit smoking, kata. Saya janji kat doktor. Jadi bermulalah detik tu saya tinggalkan rokok. 12 hari bulan 5 2022. Tapi bila saya dah berhenti rokok, jadi tak tahu macam mana nak buat. Macam mana bila kita dalam keadaan stres, aku tak isap rokok ni, macam mana ni nak hilangkan semua benda kekusutan ni. Jadi benda yang stres sikit makin stres, benda yang kita rasa serabut lagi serabut. Pada yang sama pula, saya pun diuji dengan GERD gastrik dan plus dengan anxiety pula. Memang ujian Allah lah kan. Teruk lah sangat kan bila kena GERD, anxiety dengan dengan gastrik tu, emosi lagi terganggu. Lepas tu dah tak boleh isap rokok kan. Macam mana nak buat kan. Tapi sebenarnya ada hikmah lah kan. Memang 4 bulan pertama tu memang struggle, tapi bila masuk bulan yang kelima dah makin pulih, dah makin okey. Ketagihan tu dah mula berkurangan. Kita masih lagi keluar dengan kawan-kawan yang isap rokok tau, yang masih merokok. Cabaran dia tu senang katalah kan, bila kita tak isap rokok, kawan-kawan ni asalnya dia orang tak tahu lagi yang kita ni dah berhenti rokok kan. Tiba-tiba bila kita ni asal pun heavy smoker. Jadi kadang-kadang baru duduk di meja terus cucuh isap rokok kan. Tapi berbeza kali ni, pergi duduk melepak minum ataupun makan, kita isap rokok. Jadi kawan-kawan tu perasan lah, tak isap rokok kan, dia kata. Lepas tu kita katalah, aku dah berhenti lah dah. Itu lepas-lepas kalau buat berhenti. Jadi dia orang bukanlah kata, kawan-kawan ni respect, cuba biasalah kan. Kawan-kawan dia suka melawak, suka mengusik kita.
Taklah, berhenti buat apa kan. Sap sikit, sebatang dua. Siap ulok lagi kita kan. Siap ulok lagi. Ambil lah lah setakat sebatang, tak ada apalah. Jadi itulah cabaran-cabaran. Tapi Alhamdulillah sampai lah ni Allah bagi kekuatan untuk saya bertahan, daripada untuk kembali terjerumus ataupun kembali merokok kan. Walaupun yalah, cabaran tu kiri, kanan, depan, belakang. Tapi Alhamdulillah dengan kekuatan yang Allah bagi, support daripada, yang penting tu support daripada family kan, isteri, anak-anak kan. Lepas tu kawan-kawan ni pun bukanlah semua yang negatif, bukan semuanya yang sentiasa yang nak ni kan, nak mendorong kita isap balik. Ada kawan-kawan yang orang kata, ada kawan-kawan yang bagus, yang sentiasa support kita, yang sentiasa bagi semangat. Tak lupa jugalah. Macam saya sendiri duduk di unit kaunseling Jadi bila kita duduk di unit yang psikologi kaunseling ni, alhamdulillah kita dapat bos-bos yang bagus, yang bila saya maklum saya dah berhenti rokok, dia orang amat support lah, amat membantu dan memberi semangat untuk saya teruskan. Jangan kendok, orang kata jangan kendok kan, jangan putus asa, jangan putus semangat, teruskan dengan keadaan yang sekarang ni lah. Berhenti meninggalkan, berhenti merokok kan. Jadi nasihatlah, saranan saya pada perokok-perokok di luar lah. Pertama sekali, niat kita untuk berhenti merokok, dan manfaat yang kita dapat bila kita berhenti merokok tu kita kena tahu. Sejak saya berhenti merokok ni, saya boleh katakan tubuh badan saya makin sihat, makin kuat, makin bertenaga. Berat badan saya pun dah makin turun kan, mana bila kita dah berhenti merokok. Jadi kita akan fokus pada kita nak menjaga kesihatan. Bila kita menjaga kesihatan, jadi maka kita akan ambil benda yang baik-baik. Jadi rokok tu benda yang tak baik kita dah tinggal. Jadi kita akan ambil benda yang untuk menambah kebaikan. Simple makanan yang sihat kan. Jadi semua benda lah kita nak jadi positif. Saya rasa tak mustahil pun untuk kita berhenti. Yang paling penting tekad kita, semangat kita untuk berhenti, dan ingat orang yang tersayang lah sebenarnya. Ya macam dulu, macam ayat ni sebenarnya biasa je tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dengar, ingatlah orang tersayang. Tapi sebenarnya bila kita dah kita ambil lah cabaran ni kan, untuk berhenti ni, sebenarnya kesan dia sebenarnya banyak sangat kesan yang baik. Bukan saja pada diri kita, tapi pada sekeliling kita. Dari segi kesihatan kita akan bertambah baik. Daripada wang ringgit pun, kalau saya ingat dulu, kita hisap sekotak rokok pun, kalau sekarang dah RM20. Kalau rokok-rokok yang biasa-biasa ni, rokok seluduk lah apa pun, RM7, RM8, RM10 sehari. Jadi di situ kita dapat jimat sebenarnya. Sebenarnya duit tu kalau kita tak simpan sekalipun, tak boleh simpan sekalipun, kita boleh gunakan duit dulu yang kita guna duit tu beli rokok. Sekarang kita boleh guna duit tu untuk beli benda yang menyihatkan. Contoh makanan yang menyihatkan untuk diri kita, untuk diri kita lah. Okey, sampai di sini sahaja. Saya berharap perkongsian saya ini dapat membantu serba sikit untuk kita berhenti merokok. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Okey, itu tadi sedikit perkongsian daripada Encik Hazwan, yang merupakan satu daripada ribuan perokok yang telah berjaya meninggalkan tabiat ini. Semoga perkongsian tadi memberi inspirasi kepada para penonton dan mereka di luar sana. Kita akhiri sesi forum kita pada hari ini. Mungkin ada kata-kata akhir daripada kedua-dua panel kita. Saya persilakan terlebih dahulu Dr. Fadil untuk memberi sepatah dua kata.
Baik, terima kasih Sani ya. Mungkin sebagai penutup lah, saya suka nak menarik perhatian para penonton, especially adik-adik kita di luar sana. Kalau kita ingat lah, pada penghujung tahun lepas kita diberitakan tentang GEG ataupun generasi penamat lah. Generasi penamat ataupun generational endgame yang mana kita menyasarkan pada tahun 2040. Okey. 2040 disasarkan untuk menjadi tahun penamat kepada tabiat merokok. Apa yang dimaksudkan dengan generasi penamat ni ataupun tahun penamat ni, endgame? Ini kita nak pada tahun 2040 tu nanti prevalence yang kita sebutkan tadi 21%, 28% tadi tu perokok di kalangan penduduk di negara kita, dia akan turun sekitar mungkin 5%, tak lebih daripada 5%. Dengan kata, kalau kita mudah kita gunakan analogi, kalau dulu-dulu zaman saya kan, mungkin zaman Sani, zaman Tuan Najwa, kita ada tok wan kita yang masih lagi makan pinang, makan sirih pinang. Tapi sekarang ni tok wan kepada anak kita dah tak nampak dah tok wan depa ni makan pinang. Maknanya tabiat ni dia menjadi satu tabiat yang sukar untuk kita temui dalam kehidupan seharian kita. Mungkin pada masa 2040-2050 nanti, kalau kata orang merokok ni, mungkin dia hanya ada gambar dalam muzium je. Sani mungkin nanti bawa anak-anak ataupun bawa cucu nanti kan pergi ke muzium, cucu tanya, ni gambar apa ni tu kan tuan? Ni gambar orang isap rokok kan. Kita harapkan jadi macam tu kan. Dan ke arah, untuk usaha ke arah tu, itu yang kementerian kita memperkenalkan satu term yang dipanggil sebagai generasi penamat, yang mana dalam generasi penamat ni kita menyasarkan mereka yang lahir selepas tahun 2007, okey, akan menjadi generasi ataupun kumpulan yang tidak merokok langsung. Mereka tidak dibenarkan untuk merokok sampai bila-bila. So kenapa 2007? Okey, 2007 ni maknanya pada usia pada tahun 2024 ataupun 25 nanti mereka dah mencapai usia 18 tahun dan mereka akan terus di-ban, tidak dibenarkan daripada menghisap rokok. Sebab kalau sekarang ni, kalau kita tengok PPKST ataupun peraturan kawalan hasil tembakau yang kita gunakan sekarang, secara teknikalnya merokok ni hanya tak dibenarkan di bawah umur 18 tahun. Selepas 18 tahun tu seolah-olah merokok tu jadi tak bahaya. Sedangkan merokok ni sampai umur berapa pun dia bahaya. Jadi kita mengharapkan dengan pelaksanaan GEG nanti, dia akan mampu untuk menyelamatkan generasi pelapis kita nanti, anak-anak, adik-adik yang berada di bangku sekolah sekarang ni, untuk terus tidak merokok sampai bila-bila. Ini bukan tentang menafikan hak mereka untuk merokok, tapi kita memperjuangkan lebih kepada hak majoriti penduduk kita yang tidak merokok, daripada terkesan dengan asap rokok yang kita sebutkan pada awal tadi. Dan dengan pelaksanaan GEG nanti, mungkin kita matlamat untuk menjadikan 2040 sebagai tahun penamat kepada aktiviti merokok ni akan menjadi kenyataan. Sebab kita kena ingat pada masa tu dia tak ada dah perokok-perokok baru daripada kalangan generasi muda yang mencapai umur 18 tahun sebab tak dibenarkan. Dan of course ada perokok-perokok di luar sana yang mungkin mempunyai keazaman untuk berhenti merokok dan berjaya berhenti merokok, dan pada masa sama ada perokok yang tidak meninggalkan tabiat merokok, terus merokok sampai mati. So dengan cara ni prevalence ataupun peratusan penduduk ataupun perokok itu sendiri akan berkurang. Dan kita harapkan benda ni akan menjadi kenyataan dan menjadi tanggungjawab setiap daripada kita lah, untuk memastikan kita, ahli keluarga kita, rakan-rakan kita, sahabat-sahabat andai kita tidak terjebak, ataupun kalau dah terjebak dapatkan bantuan untuk berhenti merokok. Okey, macam mana pula dengan Dr. Najwa? Ada sepatah dua kata yang ingin disampaikan? Okey, terima kasih Sani. Okey, untuk saya lebih nak highlight kepada bulan Ramadan ni lah Sani. Maksudnya sekarang ni kita berada dalam bulan Ramadan. Jadi dalam bulan Ramadan yang mulia ni, kita boleh gunakan bulan ni sebagai bulan permulaan, bulan latihan, di mana kita boleh setkan minda kita, setkan hati kita dan juga setkan poket kita Sani, yang kita perlu berhenti merokok.
Jadi macam saya sebut tadilah, kita berhenti merokok boleh berfasa-fasa, bukannya secara paksaan. Jadi dia berfasa-fasa, bukan kalau kali ni tak berjaya, kita akan mulakan sekali lagi. Dan saya nak ingatkan, jangan mudah putus asa. Tu paling penting. Kita mesti ada niat dan kita mesti mencuba. Dan kita mesti tawakal. Okay? So usaha dan tawakal tu boleh membantu kita dalam kita jumpa titik pengakhiran masa kita berhenti merokok nanti. Dan jangan lupa yang kita ada khidmat berhenti merokok di klinik kesihatan dan juga di hospital-hospital kerajaan yang kita boleh bantu tuan-puan untuk untuk cuba berhenti merokok. Jadi kita sentiasa terbuka untuk tuan-puan hadir dan kita berbincang macam mana cara yang sesuai untuk tuan-puan berhenti merokok. Jadi dia tidak spesifik lah, bukannya tuan-puan kena cara macam ni, macam ni. Mungkin berlainan cara, mungkin mengambil masa yang lebih panjang, mungkin mengambil masa yang lebih pendek. Jadi dan kena ingatlah yang kita sentiasa membantu dan kita sentiasa menyokong. Dan lagi satu, saya ingatkan semula kepada adik-beradik kita sebagai kawan tadi tu, sebagai majikan, sentiasa menyokong perokok-perokok yang memang ada niat tadi tu. Jadi kalau tak ada sokongan moral daripada kita, siapa yang nak bantu mereka ni? Itu sahajalah Sani. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua panel kita pada hari ini. Apa yang saya dapat simpulkan, seperti yang disebut oleh panel kita dalam forum kita tadi, nikotin itulah yang merupakan punca utama ketagihan merokok. Dengan berpuasa dan tidak merokok selama lebih kurang 13 jam ke 14 jam akan melatih rasangan otak pada paras nikotin yang rendah. Gejala penarikan nikotin seperti pening, batuk, perasaan resah dan gangguan tidur mungkin dialami semasa berhenti merokok, namun ia akan berkurangan dalam masa 3 hingga ke 14 hari selepas seseorang bebas daripada merokok. Oleh itu terbuktilah bahawa bulan Ramadan adalah bulan yang paling sesuai untuk perokok berhenti merokok. Teruskan berdoa, kuatkan azam dan dapatkan sokongan daripada orang sekeliling anda untuk dapatkan nafas baharu bermula Ramadan. Buat mereka di sekeliling perokok, doronglah mereka yang telah terjebak dengan amalan merokok ini untuk berhenti merokok. Untuk itu, terima kasih untuk semua yang hadir pada hari ini, sehingga kita bertemu lagi di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.